ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang saya hormati pengerusi masjid, saf kepimpinan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama yang saya kasihi, datuk-datuk, datin-datin, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, antara nikmat Allah yang terbesar kepada kita adalah kita ditaufik dan dihidayahkan serta mampu untuk mentaati perintah Allah. Maka ini antara nikmat Allah yang besar, di mana pagi-pagi kita dapat untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan melaksanakan salat subuh berjemaah di masjid. Maka ini antara nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita pada awal-awal pagi lagi. Alhamdulillah, kita merapatkan setinggi syukur kepada Allah dengan pelbagai kurniaan nikmat Allah. Bab kata Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah dalam hikamnya, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ada dua, nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmat Allah menciptakan kita. Kalau Tuhan tak cipta kita, tak ada apa-apa pun. Dan yang kedua, nikmatul imdad, bukan sekadar Allah cipta, tapi segala perkara yang kita perlukannya Allah kurniakan. Udaranya, nafasnya, tubuh badan yang sihat, pembuluh darah yang mengalir darah, jantung berfungsi, buah pinggang okey, semua sekali. Tak termasuk lagi anak, isteri, rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Nak baca, Allah sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak terhitung betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi ini satu tajuk sedikit kelainan, iaitu bagaimana cara kita berinteraksi dengan non-Muslim. Bila kita sebut cara berinteraksi di sini, sudah tentu kita akan rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan kita. Sebagaimana firman Allah Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Mafhumnya, sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah SAW ini ikutan yang terbaik. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, dan mereka yang banyak menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Artinya Rasulullah lah yang menjadi ikutan kepada kita. Melihat kembali kepada kehidupan Nabi, sirah Nabi, kita akan dapati bahawa Rasulullah SAW telah membahagikan cara dia berinteraksi dengan non-Muslim ini dengan pelbagai bentuk mengikut keadaan-keadaannya. Pertama, kalau kita tengok bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang yang bukan Islam. Sebagai contoh, orang Yahudi di kota suci Madinatul Munawwarah. Bila kita tengok, mula-mula sahaja Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi tak biarkan masyarakat dalam bentuk fauda. Apa makna fauda? Berkecamuk, tak tahu apa-apa. Apa yang Nabi buat? Nabi ikat semua masyarakat, sama ada Muslim, non-Muslim,
apa yang dinamakan dengan Mitsaq Madinah, Piagam Madinah. Bahasa moden, perlembagaan, dustur yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan bila kita kaji betul-betul Nabi buat tentang perlembagaan Madinah ini, inilah perlembagaan yang teradil di muka bumi ini. Daripada dulu lagi sejak ditulis sampailah zaman moden sekarang ni, mana-mana negara pun tak boleh nak lawan dengan apa yang Nabi buat. Boleh cek tuan-tuan. Saya sebut dalam buku Garis Masa Hayat Rasul Sallam bagaimana band ataupun bunun ataupun kita kata artikel-artikel berkenaan dengan yang telah dinaskan oleh Rasulullah SAW tentang keadilan Mitsaq Madinah. Antaranya berkenaan dengan orang Yahudi. Oleh kerana kamu duduk di negeri kami, masa itulah orang Yahudi di Madinah ni masa tu ada 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama dipanggil Bani Nadir, yang kedua dipanggil Bani Quraizah, yang ketiga dipanggil Bani Qainuqa. Tuan-tuan boleh tengok kelompok-kelompok Yahudi cabangannya ini duduk di Madinah. Apa Nabi buat kepada mereka selepas diikat dengan perlembagaan Madinah? Mereka boleh dari segi akidah, hurriyatul akidah. Kamu nak beriman cara kamu kepada kamu lah. Selama mana kamu telah mengikat diri kamu sebagai warga negara hakul muwatin di kota Madinah Al-Munawwarah, kamu bebas berakidah kamu. Orang Yahudi kata waqalatil yahud Uzair ibn Allah. Orang Yahudi kata Uzi itu anak Allah. Kepadamu kamu bebas sebab kamu tak masuk Islam lagi. Bila masuk Islam barulah kena ikut peraturan Islam. Kamu dimuamalahkan berdasarkan kepada nas ilahi, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak paksa orang untuk mereka masuk Islam. Tapi bila masuk, mereka terikat dengan peraturan kita ini. Kedua, yang dipanggil sebagai istiqlal az-zimmah al-maliyah. Maknanya mereka boleh untuk memiliki harta mereka seberapa banyak. Bebas, mau nak milik harta milik. Cuma bila Nabi datang, kebijaksanaan Rasulullah SAW dengan fatanahnya diasuh kepada para sahabat, akhirnya pasar-pasar Madinah dikuasai oleh orang Islam, oleh Abdurrahman bin Auf, oleh Uthman ibn Affan, oleh ramai lagi para sahabat radhiyallahu anhu, menentang dan membasmi permasalahan ribawi, penipuan. Semuanya itu disusun berdasarkan iktisad Islami. Akhirnya Madinah benar-benar mengamalkan Islam 100%, bukan juz'i tapi keseluruhannya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan agar mereka hendaklah membantu dalam himayatul watan, menjaga negara Madinah ni. Tapi apakan daya perangai Yahudi zaman dulu lagi, di mana sifat mereka ni menipu, sifat mereka ini antaranya mukir janji, dan ini dilakukan apabila berlakunya perjanjian, apabila berlakunya peperangan Uhud, mereka juga memberi saham. Sementara hal lagi pada peperangan Khandaq pada tahun 5 Hijrah, di mana mereka inilah yang cuba bergabung dengan puak-puak Ahzab seramai 10,000 orang nak menentang orang Islam. Tapi akhirnya balasan Rasulullah SAW memerangi Bani Quraizah berdasarkan kepada nas yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan la yusalliyanna ahadukumul asra illa wa fi Bani Quraizah. Tidaklah seseorang daripada kamu boleh sembahyang asar sehingga sampai ke Bani Quraizah. Maknanya Nabi nak suruh sahabat segera pergi ke Bani Quraizah, kepung mereka, lawan mereka, kerana mereka telah mencabul perjanjian yang telah mereka akadkan bersama Rasulullah SAW
dalam mempertahankan kota suci Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga Rasulullah SAW memberi keadilan yang sempurna. Rasulullah SAW beri keadilan 100% kepada mereka, dan tidak ada double standard. Pernah satu ketika dua orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, sebab masa tu mereka ni beriman dengan kitab Taurat dengan sebenar-benarnya, sebahagiannya, kerana di kalangan mereka ada yang berzina, ada sepasang zina. Jadi tanya Rasulullah, kok dapat hukuman ringan? Nabi kata, kalau apa agama kamu, maka mereka pun bagi tahulah diam-diam. Nabi kata, baca betul kitab kamu, angkat tengok, rupa-rupanya kena rejam juga. Yang dalam Islam memang seperti itu. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhumal battah. Ayat ini dinasahkan bacaan, dikekalkan hukum berdasarkan fatwa dan juga pendapat Sayyidina Umar ibn Al-Khattab yang diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Akhirnya Nabi hukum rejam pada mereka. Ini telah sabit dalam nas, dan dikatakan bahawa Rasulullah SAW telah menghukum seperti ini kepada orang Yahudi, dua Yahudi ini. Begitu juga kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling nasihat menasihati supaya buat baik antara satu sama lain. Jadi kaedah Nabi tak kira orang Islam ke non Muslim ke, bila dalam negeri sama Nabi beri nasihat. Sebab kita kena faham Rasulullah SAW ini semua yang ada di kalangan umat ni, umat dia belaka, umat Nabi belaka. Orang Islam pun umat Nabi, orang bukan Islam pun umat Nabi. Tapi jangan berhenti setakat tu. Umat ni ada dua jenis. Satu dipanggil ummatul ijabah, satu lagi dipanggil ummatul dakwah. Apa makna ummatul ijabah? Umat ni yang telah memeluk Islam, yang telah menerima Rasulullah SAW, yang beriman kepada Allah. Yang kedua ummatul dakwah, kerjanya kita dakwah mereka supaya masuk Islam, supaya mereka ikut agama sebenar. Maka itulah yang diajar oleh Rasulullah, oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kamu bersifat keras, bengis, maka orang tak akan sama dengan kamu. Allah menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kamu serulah mereka ke jalan Allah dengan hikmah dan kebijaksanaan, peringatan yang benar-benar baik. Akhirnya kita tengok cara Rasulullah SAW ni nasihat. Baik, seterusnya kalau kita tengok Rasulullah SAW ni, dia memang bersifat kata orang pemaaf dan berlebih kurang. Dalam arti kata lain, Rasulullah SAW tidaklah menunjukkan bahawa penentangan kepada mereka sehingga sampai mereka ini liar daripada agama Allah. Sebab kita tahu Nabi ni sifatnya orang yang bersifat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu hai Muhammad melainkan pembawa rahmat kepada sekalian alam. Kisah bagaimana orang Yahudi, Nabi hormat kepada orang Yahudi yang tak ada masalah dengan dia. Nabi hormat, tak ada masalah. Ada seorang perempuan Yahudi datang rumah Rasulullah SAW. Nabi tak ada. Yang adanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, perempuan tua Yahudi, minta sedekah. Aisyah cari di rumahnya ada hanya sebiji atau beberapa biji buah khemar, buah tamar. Lalu Aisyah pun bagi. Bila Aisyah bagi, orang Yahudi ni tengok Nabi bagi, Aisyah bagi, dia pun doa perempuan tua ni, semoga Allah selamatkan kamu daripada azab kubur. Terkejut Aisyah. Bila Rasulullah SAW pulang, Aisyah ceritakan. Aisyah pun khabarkan apa yang berlaku. Bila Aisyah khabarkan apa yang berlaku, Nabi jawab, azabul qabri haqqun. Azab kubur tu benar berlaku, ada.
Daripada situ menunjukkan kepada kita bahawa kepercayaan mereka sebahagiannya ada yang bersamaan dengan Islam. Kemudian kita tengok begitu juga orang Yahudi, seorang perempuan yang telah meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berada di Khaybar. Seorang perempuan tanya orang Islam, Nabi ni suka makan apa paling suka? Mereka kata jenis peha kambing bawah kaki tu, kat keting tu, peha kambing yang dipanggang. Dia setia. Dia angkat kat Nabi, kemudian Nabi makan, rupa-rupanya diletakkan racun. Maka turunlah wahyu peringatan Allah, kata racun. Terkejut Nabi. Nabi pun panggil dia, kenapa? Dia kata, aku nak tahu adakah kamu Nabi atau tidak. Kalau kamu betul Rasulullah, kamu akan diselamatkan. Sampai tahap tu. Dan Nabi SAW dalam riwayat hidupnya ketika akhirnya menyatakan, aku masih lagi merasa kesan-kesan racun. Sebab itu setengah ulama menyatakan walaupun beberapa tahun selepas pada tu, tapi kesan racun amat-amat berbisa. Dengan sebab itu ada kata Rasulullah juga mati syahid kerana berdasarkan peristiwa tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi maafkan. Nabi maafkan. Begitu juga kita tengok kisah orang-orang Taif. Orang Taif ni keras, tuan-tuan. Kita ingat lembut tapi keras. Nabi menjangkakan orang Taif akan backup Rasulullah SAW, tolong Nabi. Tapi mereka tidak rupa-rupanya. Apa yang mereka buat bila Nabi datang ke kota Taif yang jaraknya tak jauh lah, naik bas sekarang ni, naik ni 2 jam sampai dah. Dia dekat daripada Madinah, jauh lah, dekat sejam lebih pun boleh sampai kat 2 jam. Mereka suruh anak-anak muda mereka baling batu kat Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah terpaksa menyangga dengan siku dia. Bila jangga dengan siku ni, ada yang berdarah sikit Rasulullah. Maka tempat Nabi sangga tu dijadikan masjid, namanya Masjid Al-Qa' sekarang. Al-Qa' bahasa Arab, Qa' ni makna siku. Ada kalau kita pergi, tapi tak adalah kelebihan macam Masjid Nabi, Masjid Haram, Masjid Haram tak ada. Tapi maknanya sejarah membuktikan. Sehingga Nabi pergi di sebuah tempat kebun kurma. Masih lagi dikekalkan tempat tu kebun kurma, tapi pemiliknya bersilih ganti dah lah. Bila sampai di tempat tersebut, Nabi angkat tangan, Nabi mengadu kepada Allah. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila qaribin mallaktahu alayya illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali au kama qala. Nabi merintih, Nabi doa. Nabi kata, ya Allah, sesungguhnya aku mengadu tentang lemahnya kekuatanku, sedikitnya helah kemampuanku, dan hinanya ku di kaca mata manusia. Kepada siapa ya Allah kamu nak serahkan aku? Kepada orang jauh seperti orang Taif ni yang akan menjahannamkan aku, atau kepada orang dekat, orang Mekah yang menguasa dan menindas aku? Aku tak kisah. Selama mana aku tidak mendapat kemurkaan kepada kamu, tapi kamu redha kepada aku sanggup apa yang berlaku. Malaikat datang. Di mana malaikat diperintahkan Allah, sama ada nak ambil akak bukit gembah atas kepala mereka semua, hancur selebu-lebunya, sebagaimana ummah-ummah terdahulu yang menderhakakan Rasul masing-masing. Tapi Nabi tak. Nabi kata, la'allallaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullah. Tidak, mudah-mudahan Allah lahirkan daripada tulang sulbi mereka
yang beriman kepada Allah, yang menyembah kepada Allah pada akhirnya. Benar sekali. Selepas Rasulullah SAW wafat tahun ke-11 Hijrah, kebanyakan negara ataupun tempat murtad, sama ada ikut Nabi palsu, sama ada tak nak bayar zakat, sama ada menyatakan syariah Islam telah dimansuhkan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tempat tiga je tak murtad, hak masyhurnya, iaitu di kota Madinatul Munawwarah, di Makkatul Mukarramah dan di Taif. Ini menunjukkan kepada kita berkat doa Nabi, mereka istiqamah dan mereka berpegang kepada agama Allah. Cara Nabi berinteraksi dengan mereka itu dengan cukup baik. Kalau kita tengok pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada agama-agama lain, dan kita akan tengok macam mana Rasulullah SAW dia cukup baik. Pertama, orang Mekah, orang musyrikin Mekah, macam mana Nabi nak dakwah pada mereka? Mula-mulanya Nabi jamu makan. Nabi jamu makan. Bila Nabi jamu makan, sudah mereka makan, Nabi pun pesan kepada mereka, anqizu anfusakum minan nar, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kamu selamatlah diri kamu daripada api neraka dan katakanlah la ilaha illallah, nescaya kamu selamat. Masa itulah Abu Lahab bangkit dan marah. Ada riwayat yang lain, pada waktu pagi Nabi sebut wa sabahah, maknanya satu kalimah yang memberi makna ada berita besar aku nak bagi tahu. Semua datang. Lalu Nabi pun sampaikan dakwah. Ketika itulah Abu Lahab berkata, tabballaka sa'iral yawm alihaza jama'tana. Celaka kamu hai Muhammad sepanjang hari ini, kerana ni kamu nak kumpulkan kami. Oleh kerana dia mencelakakan Nabi sekali, Allah mencelakakannya dua kali. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Telah binasa, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan binasalah. Dua kali kena binasa kerana dia telah menghina Rasulullah SAW. Dan surah Al-Masad terang-terang menceritakan betapa hinanya Abu Lahab sampai di penghujung usia, bahkan telah diregister sebagai ahli neraka, sebagaimana Allah sebut, sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kemudian kalau kita tengok Nabi ni, dia berinteraksi dengan orang Yahudi. Dia pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi kerana dia nak dapatkan sedikit makanan. Kata ulama, bukan Nabi tak boleh nak suruh sahabat bayar, tetapi nak gambarkan dari segi interaksi dengan orang bukan Islam, non-Muslim. Jika sekiranya membabitkan masalah muamalah, dia bebas. Cuma satu je, jangan mereka gunakan kekayaan yang mereka miliki itu untuk menentang Islam secara langsung. Yang itu tak boleh lah. Seolah-olah kita beri senjata kepada musuh untuk membunuh kita. Itu tidak bijak dan itu memang tidak dibenarkan. Kemudian kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang yang besar di kalangan non-Muslim, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin negara mereka masing-masing. Orang-orang besar. Nabi hantar surat kepada Kisra, Raja Rom. Nabi hantar surat kepada Kaisar, Raja Rom. Nabi hantar surat kepada Kisra, Raja Parsi. Nabi hantar surat kepada Muqawqis, Raja Kibti ataupun orang Mesir. Nabi hantar surat kepada Raja Habsyah, Ethiopia, Najasyi. Nabi hantar surat kepada macam-macam lagi. Dan kisah Nabi hantar surat, Nabi beradab. Nabi sebut contohnya, assalamu ala manittaba'al huda. Salam kepada orang yang mengikut petunjuk dan hidayah. Surat Nabi jelas. Kalau kita baca dalam Sahih Bukhari,
hadis yang amat panjang. Nak kisah memang tak sempatlah, masa panjang. Hadis yang cukup menarik. Bagaimana bila selesai sahaja perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijrah, Nabi mengambil kesempatan, Nabi hantar surat sebanyak ni. Utusan Nabi bukan seorang. Hak ni serentak, sini. Dia buat macam itu. Rasulullah SAW time management dia luar biasa. Dia terus hantar surat sampai di Rom. Sebagai contoh, ni hadis awal dalam Sahih Bukhari, 10 hadis ke bawah, bukan hadis tapi hadis ni antara hadis yang paling panjang. Yang merawikan hadis ni ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan masa tu dia bukan Islam. Dia masuk Islam lewat. Dia masuk Islam pada 8 Hijrah, pada tahun pembukaan kota Mekah, Fathu Makkah. Abu Sufyan memimpin pasukan Quraisy meniaga duduk di Syam. Masa tu Raja Rom duduk di Syam, Syria. Dia bukan duduk di Rom, Itali tu, duduk situ. Dia duduk situ. Bila sampai surat ni, dia panggil terjemah, mutarjim, translator. Apa surat ni? Tiba-tiba ada kalimah Nabi. Orang Rom, mereka berpahaman Kristian, menganut agama Kristian. Bila tengok macam tu, dan Raja Rom ni raja yang alim. Dia bukan orang tak tahu, dia orang yang tahu. Dia pembaca. Cuma dia tak jadilah rahib, tak jadilah padri. Dia tahu. Namanya Herakla ataupun Hercules. Bila Herakla ni tengok surat ni, seorang yang cerdik, dia tak tolak mentah-mentah. Apa dia buat? Dia tanya siapa yang sebangsa dengan orang yang hantar surat ni, dan sekampung, sedaerah, senegeri. Mudah aku nak tanya betul-betul siapa nama ni. Nabi sebut nama dia Muhammad Rasulullah. Tengok-tengok ada sekelompok kelompok orang Quraisy Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Mari nega diri. Allah sebut dalam Quran, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Cerita orang Quraisy pergi nega musim sejuk, musim panas di Yaman, di Syam. Maka bila Quraisy telah dipanggil oleh Raja Rom ni cerdik. Dia tak panggil Abu Sufyan seorang, dia panggil sekapilah. Ni orang cerdik. Bila dia panggil tu, kawan ni pun duduk, dia pun tanya melalui penterjemah. Dia kata, aku nak tanya kamu, dan kamu kena cakap betul. Orang belakang kalau salah, kamu kata dia salah, aku hukum. Jadi susahlah nak cakap bohong. Nabi tanya, siapa di kalangan kamu yang paling dekat hubungannya dengan Muhammad, dengan penghantar surat ni? Abu Sufyan kata, saya. Titih waris dia, keluarga tu tak jauh, dekat. Sama-sama orang Quraisy, sama-sama orang Mekah. Orang lain jauh sikit. Bila Abu Sufyan ke depan, hak belakang jadi saksi. Abu Sufyan ni musuh. Nak cakap tentang musuh, dia akan puji tak? Dia tak akan puji. Seboleh-bolehnya dia akan elak. Tengok orang cerdik Raja Rom. Dia tanya, orang yang hantar surat ni macam mana keturunan dia? Dia sebut keturunan yang baik, gini. Adakah keluarga dia menjadi raja-raja besar? Kata dia tak. Siapa pengikut dia? Pengikut dia ni orang marhain, orang mustata'afin, orang kaya macam saya tak ada. Adalah seorang dua. Pengikut dia makin ramai ke makin sikit? Inilah yang membimbangkan kami, makin ramai. Bagaimana kamu perang tak mereka? Kita tak beri muka, kita perang. Macam mana keputusan perang? Sekali dia menang, sekali kita menang.
Dia refer perang Badar, orang Islam menang. Perang Uhud, mereka kata mereka menang. Lepas dia tanya semua, kata Raja Rom, aku sengaja tanya kepada kamu soalan-soalan itu untuk aku kena pasti, maka kamu jawab dengan jujur. Aku nak bagi tahu kepada kamu, adapun dia ini keturunan yang baik, ini adalah sifat nabi-nabi dan rasul-rasul. Adapun keturunan dia bukan jadi raja-raja tu, walaupun pembesar bukan hak nombor satu raja ni, kerana kalau keturunannya raja, dia ada niat nak jadi raja pula. Ni tak ada. Adapun kerana dia ni kamu tak, mereka ini orang-orang yang miskin, orang-orang yang mustadafin ikut dia, inilah sifat pengikut para nabi dulu, macam tu. Orang kaya tak ramai ikut. Adapun peperangan sekali menang sekali kalah, itulah sifat para nabi-nabi. Sebab ujian, kalau menang sentiasa pakai ikut habis dah. Dia ada juga menang kalah ni, inilah ujian. Akhirnya dikatakan, kalau dia datang kepadaku, aku akan basuh kaki dia. Abu Sufyan cuba nak cari kat mana, fikirannya laju mikir macam mana nak kena Muhammad ni. Akhirnya dapat satu idea. Katanya, wahai tuanku, orang ni dia mengaku dia pergi ke Masjid Aqsa, nama lama Masjid Ilya, di Baitul Maqdis, hanya tak sampai semalam. Kami duk jauh, duk Mekah, nak sampai dekat dengan Baitul Maqdis, dia kata dia pergi semalam tak sampai. Raja Rom terhenti. Tapi agama Allah mesti ada yang bela. Seorang daripada Tok Siak ataupun Tok Lebah agama Kristian, dia kata, wahai tuanku, saya rasa saya ada jawapan. Menjadi kelaziman masjid ataupun tempat ibadat mereka, kawasan tu mereka akan kunci pada waktu malam. Sudah orang balik, dia kunci. Pintu daripada kayu besar, macam style negeri Arab lah, kita tengok pintu Masjid Nabi besar, begitulah sana pun sama. Satu malam saya pun sudah orang keluar, saya nak tutup, tak boleh tutup. Saya panggil 2-3 orang, tak boleh. Saya pakat 5-6 orang, ramai lagi tolak, tak boleh. Saya pakat lagi ramai-ramai, tak boleh. Saya panggil tukang kayu, cek balik untuk tengok tak ada rosak apa. Akhirnya saya panggil padri yang alim di kalangan kita. Mereka tengok ke langit, tengok, dan dia kata, untuk malam ni pintu ni jangan tutup, kerana mungkin ada tetamu istimewa akan datang malam ni. Esok pagi boleh tutup macam biasa dah pula. Masih lagi ditinggalkan sedikit bukti bahawa berlakunya Isra' dan Mi'raj ke Masjidil Aqsa. Kita tak ada tu pun kita percaya, sebab Quran pun sebut. Tapi nak ceritanya, akhirnya tak ada lagi hujah Abu Sufyan, dan Abu Sufyan meriwayatkannya selepas dia masuk Islam, kisah tersebut. Nabi hantar surat. Nabi nak pujuk mereka dengan bahasa yang baik. Najasyi Nabi puji. Bahkan riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, bila Najasyi mesti Allah wahyukan kepada Nabi, dan Nabi sembahyang gaib. Itulah sembahyang jenazah gaib yang menjadi hujah dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga kepada surat-surat yang lain. Macam mana lagi Nabi interaksi dengan orang Yahudi yang lain, ataupun dengan orang bukan Islam. Satu hari Nabi SAW dengar salah seorang yang khidmatkan Nabi, orang Yahudi, anak muda Yahudi, mungkin 10 tahun atau lebih sikit atau kurang sikit, dia khidmatkan Nabi. Ni hadis sahih riwayat Bukhari.
Bila dia khidmatkan Nabi, tiba-tiba dia sakit. Nabi tahu dia sakit ni parah. Nabi pergi ziarah dia di Madinah. Bila Nabi ziarah, Nabi tengok kat dia. Nabi kata kepada dia, aslim, masuk Islamlah kamu. Dia ni tengok kepada bapa dia. Bila tengok kepada bapa dia kata, ati' Abul Qasim, mu ikutlah Abul Qasim. Abul Qasim ni gelaran kepada Nabi Muhammad SAW. Dia pun masuk Islam. Bila dia masuk Islam, maka Nabi kata, alhamdulillah allazi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya daripada api neraka. Tengok tuan-tuan, satu peristiwa yang kita nampak remeh, kecil, tapi Nabi pergi ziarah. Kadang-kadang tuan-tuan kita tak sangka hidayah ni milik Allah, bukan milik kita. Ada orang itu memang keras tentang Islam, tapi di ujung usianya dia masuk Islam. Sejarah terbukti, bukan zaman dulu sahaja, sampai zaman sekarang. Saya cerita satu kisah. Masa saya jadi mufti wilayah dulu, ramai orang datang, dalam dan luar negara. Salah seorang datang tu daripada India. Namanya Fadilatul Syekh Kalim Siddiqi. Orang pendakwah yang hebat, yang ada juga kena-mengena dengan Abil Hasan Ali Nadwi. Masya Allah, dia orang yang cerdik, bijak, pandai pendakwah. Masa dia cakap dengan saya, dia cerita kepada saya, dalam dakwah dia ni ada seorang Hindu yang masuk Islam. Ramai, tapi seorang ni pelik, special. Orang ni adalah ketua yang meruntuhkan masjid, antara masjid tertua di India. Kalau tengok dalam YouTube boleh ada lagi, namanya Masjid Babri. Peristiwa ni berlaku sekitar 1990 atau 91, begitulah. Kalau tengok gambar, dia naik atas utuh masjid, atas bumbung ni, atau bukan bumbung lah, atas kubah masjid, dia pecah dan peracur masjid tersebut. Bukan dia seorang lah, ramai. Dia kepala. Dia buat dengan kahnya. Tapi peliknya, akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam di tangan Syekh Kalim As-Siddiqi. Dia ni selepas dia buat kerja ni, hatinya tak tenang. Dia lari sini, lari sini, lari sini, dia tak tenang. Ketenangan berlaku apabila dia masuk Islam. Dan dia telah menazarkan diri dia, sebagaimana aku telah rosakkan masjid, punahkan masjid tersebut, aku berjanji bernazar untuk membina sekian-sekian banyak masjid. Saya lupa 100 ke berapa. Dan dia buat. Saya tu kata kepada Dr. Kalim Siddiqi ni, Syekh, kau bawa orang tu sekali, aku nak tengok. Takdir Tuhan, setahun ataupun 2 tahun selepas tu, dia datang kat saya, bawa orang tu. Masya Allah, pakaian sudah berubah lah, dah Islam dah ni. Dia pakai jenis, pakai kain plekat, baju corta tu, India pakai macam tu, macam jenis tabligh tu dia pakai. Canggut ada, muka ni gelap, tapi dia jenis kulit gelap tapi bersih. Daripada masuk temu kita dekat sejam tu, cakap dia duduk, tunduk, tak baca, tak cakap. Saya tanya kepada Syekh, tolong tanya dia gini-gini, dia jawab sepatah dulu. Itu hormat, berubah sakam. Ini hidayah Allah bagi.
Dan 2-3 hari lepas saya kebetulan tengok skru dalam, sekarang ni banyak kan WhatsApp dalam ni, ceritanya dia telah meninggal dunia dah. Orang tu mati dah. Tengok asalnya Allah, Tuhan saja yang tahu. Penentang tegar Islam, tapi akhirnya hidayah daripada Allah. Sebab itu kita tak boleh sangka benda-benda macam ni. Banyak kisah orang hak jenis baik, tak berapa baik ni masuk Islam tu, hak tu kita tak berapa kisah sangat. Tapi hak ni hak kepala ni, tiba-tiba Allah hidayahkan kepadanya. Dan kisah-kisah seperti ini bukanlah kisah yang sedikit, terlalu banyak. Seterusnya, bagaimana Islam dan Rasulullah SAW ajar kepada kita berinteraksi dengan orang bukan Islam, terutamanya kalau ada hubungan keluarga. Ibu kita, bapa kita yang bukan Islam. Kalau Islam, alhamdulillah. Ni hak bukan Islam. Adakah kita boleh menghendakkan dia, memusuhi dia? Tidak. Pernah berlaku Asma binti Abi Bakar, anak Abu Bakar. Mak dia tak masuk Islam. Mak dia duduk di Mekah, nak mari ziarah anak perempuan dia Asma di Madinah. Asma ni isteri kepada Zubair ibn Al-Awwam. Asma ni nak buat macam mana? Dia terus beritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak buat macam mana? Adakah saya sambut dia baik ataupun saya tak payah apa-apa? Nabi kata, kau layanglah dia baik, kau sambutlah dia baik. Dia mak kamu. Allah sebut dalam Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu hendaklah bersahabat ataupun buat baik kepada kedua-duanya yang bukan Islam ni, ibu bapa kamu yang bukan Islam ni, secara yang ma'ruf. Ini dia. Jadi dia sambut, dia tak kisah. Cerita seperti ini berlaku kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Ni di Mekah. Sa'd masuk Islam, mak tak masuk Islam. Mak ni pula tahu Sa'd ni jenis orang yang taat kepada mak dia. Jadi mak dia pun buat satu cara, mak dia buat mogok lapar, tak nak makan. Dia pun terus kata, saya tak nak makan. Wahai Sa'd, biar orang kata mak mati kerana kamu deraka kepada mak, tak taat kepada mak, sebab mak suruh dia keluar daripada Islam, suruh kufur. Sa'd ni fikir macam mana nak buat. Jamu makan sedap tak nak, hak dia selera tak nak. Akhirnya Sa'd pun pergi kat mak dia, bawa makanan apa hak sedap ke apa, cakap dengan mak dia. Dia kata, wahai ibuku, kalaulah Allah bagi kepada kamu dengan 100 nyawa, bukan 1, 100, di mana mak masih lagi tak nak makan, mati. Kemudian hidup balik, tak nak makan, mati. Kemudian siapa kata saya tak akan keluar daripada Islam. Maka mak dia pun tak jadilah anak tu. Dah kalau tahu dah perangai anak macam ni siapa 100, kalau 2 boleh tahan lagi, ni main 100 aku. Akhirnya jadi baik. Saya tak pasti sama ada dia masuk Islam atau tak, tapi tak berlakulah mogok selepas pada itu. Ini cara pendekatan mereka ni dengan cara yang sebaik-baik. Dan cerita macam ni banyak. Sebab manusia ni dia kalah dengan hubungan, interaksi. Ada seorang sahabat saya ingat sampai sekarang, dia duduk kawasan ni dekat juga, saya dah ingat dah nama apa. Sahabat saya ni, dia datang kemudian pada saya lah. Dia orang Cina. Allah rezekikan dia masuk Islam, taufik hidayah.
Kemudian dia pun menikah pula dengan Cina juga, Islam. Tapi ibu bapa tak Islam lah. Mertua dia tak Islam, dia dua. Allah rezekikan dia boleh belajar di Masjid Islam Madinah. Tapi bukan zaman saya, kemudian saya sikit. Kemudian dia balik. Saya tanya dia satu kisah kehidupan dia cerita. Dia kata Allah uji dia, keluarga isteri dia tak Islam. Dan macam anti lah kat saya. Saya ni ibarat menantu buangan lah. Hak lain tak tu. Akhirnya nak jadi cerita, mak mertua dia meninggal, yang adanya ayah mertua dia. Ayah mertua dia pun tua dah. Mula dah tak sakit-sakit. Adik-beradik lain tak nak jaga atau kurang mesra. Jadi oleh kerana isteri dia perempuan, mungkin walaupun ni rapat dengan ayah, bawa duduk di rumah. Dia pun ajak ayah dia duduk rumah, tak cakap sikit sangat. Sehingga dia kata apa yang dia buat, setiap hari dia beli surat khabar. Dia tahu dah ayah dia suka baca surat khabar Nang Yang Ciampau ke Chu Sifu ke apa tak tahu, surat khabar Cina tu. Macam dulu pakai surat khabar, sekarang dah baru pakai WhatsApp, iPad. Dulu cari air kopi hak mana dia suka letak. Anak-anak dia ni setiap kali nak keluar rumah, pergi salam dengan atuk dia, kucuk tangan. Budaya tu tak ada orang agama lain. Budaya kita kucuk tangan. Dia ni dah berapa bulan, berapa minggu dia duduk tengok suasana nampak baik ni. Akhir sekali dia kata dia nak masuk Islam. Lepas tu dia masuk Islam. Tak berapa lama masuk Islam, makna sekejap benar. Mungkin sehari dua mati. Kadang-kadang kita fikir baik aku jadi macam dia, senang untung seolah-olah kita fikir. Tapi nak ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah ni, tengok. Sebab dia tengok akhlak. Dia tengok hubungan ni. Ni cara. Banyak kisah macam ni. Kisah dua orang daripada Albania ataupun Romania, saya lupa dah antara dua ni. Maknanya sebelah Eropah Timur. Laki bini, suami isteri, orang putih, dia suka travel. Dia pergi ke Pakistan. Sampai di Pakistan, dia pergi meneroka, explore ke kampung-kampung, ke pekan kecil. Sampai di satu pekan kecil. Waktu tu hampir malam. Dia cari hotel, situ tak ada hotel. Cari homestay tak ada. Akhirnya dia tengok seorang lelaki yang berumur juga, tanya pakcik, sini tak ada hotel? Tak ada. Sini tak ada. Pakcik boleh tak tolong kami? Apa dia? Kami tak ada rumah, kami tak ada ni, kami nak tidur, kami bimbang. Dia takut dia kena kidnap, kenapa? Capur pula mungkin Islamophobia ke apa ke. Capur orang jahat tak kira apa-apa pun kadang-kadang berlaku juga. Apa yang berlaku? Pakcik kata saya tak lewat apa, saya tak ada apa pun. Saya bukan ni. Dia pun merayu kepada orang ni, kami nak tidur rumah awak. Tak ada dah. Baik. Jadi terpaksalah bawa tetamu yang tak diundang. Bawalah siapa di rumah, jauh kampung ni, siapa di rumah. Rumah pun bukanlah rumah besar, orang biasa je, rumah atas tanah, gitu je. Cakap dengan bini dengan anak, ada tetamu gini-gini, jadi riuhlah semua sekali, siap. Persilalah tetamu jamu makan, sedialah bilik. Dia pun masuk dalam bilik, tidur. Pagi esok, selepas subuh mereka bukan Islam, taklah sembahyang subuh. Cerah-cerah tanah dah pukul 7-8 pagi. Kedua pun bangun pergi tandas, siap-siap apa yang patut. Tengok rumah kosong. Allah, tak ada orang. Tengok dapur kosong, tengok dalam rumah kosong, tengok ni kosong.
Terus pergi buka pintu, tengok-tengok sekeluarga tu, mak, ayuh, anak-anak ramai ni. Kita tengok macam tidur atas spot totu lah. Atas bukan spot totu pula dah. Atas lembek totu ni, ataupun kita kata tika ni, ramai-ramai dengan batal pakat tidur semua. Tu bukan musim sejuk lah, mungkin musim panas. Kejut mereka kata. Dia kata, "Hei, mu gila ke?" Kata bapak ni, "Kenapa?" Dia kata, "Mu tidur di mana?" "Kami tidur di sini lah semalam." "Kamu suruh kami tidur dalam bilik, kamu tidur di luar rumah?" "Ya." "Kenapa?" "Kami ada satu bilik je. Hal lain tak ada. Jadi kami tidur di luar macam ni, kamu tidurlah dalam." Dia kata, "Kamu gila ke? Kami ni tetamu, kamu tu tuan rumah, sepatut kamu tidur ni." Dia kata, "Tak, inilah Rasul kami ajar." "Siapa Rasul kamu?" "Muhammad." "Kat mana duk? Aku nak pergi ziarah." Dia kata, "Mati lama dah." "Mati pun mu taat lagi?" "Ya." Lalu dia pun tunjukkan beberapa naskah-naskah. Kalau kamu nak, kamu boleh baca Prophet Muhammad dalam buku bahasa kamu, ada cetak. Dia balik negeri dia cari buku, dia baca. Akhirnya kedua-duanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bukan setakat tu, dia buat markas Islam dan dia menyebarkan Islam dengan sehebat-hebatnya. Sebab manusia ni hatinya lembut. Saya baru balik daripada Abu Dhabi minggu lepas. Ada dua perbincangan, dua meeting besar. Salah satunya meeting dengan pelbagai agama, ramai. Climate change, masalah tentang alam ni nak tengok susu galur mereka ni dari segi kefahaman. Itu daripada perspektif Islam pun ada, ni pun ada, semua sekali. Kedua, persidangan ulama fatwa di bawah Syekh Abdullah bin Bayyah. Ramai datang delegasi luar negara lah. Jadi salam saya, ramai yang salam. Ada daripada Kenya, ada daripada macam-macam. Seorang tu temu, kata, "Syekh, daripada saya mufti ataupun orang besar lah agama di Ukraine." Allah kata, Ukraine. Kita duduk tengok Ukraine perang macam ni. Dah macam mana? Dia cerita, dia kata, "Ukraine alhamdulillah tempat kami aman." Kata, "Rusia dah kacau ke?" Bahasa Arab lah cakap, "Rusia dah kacau ke?" Dia kata, "Alhamdulillah kawasan tu tak." Kawasan dia, "Alhamdulillah," kata dia, "di tempat kami dapati ramai orang masuk Islam. Kami dakwah." Dia sebut angka 200,000 ke ataupun 1,000,000 ke, saya lupa dah, saya tak ingat sebab banyak sangat temu orang. Tapi menariknya, kadang-kadang bila orang kena faham, hatinya jinak. Maka Nabi ni dia buat macam tu. "Innakum tub'asu muyassirin walam tub'asu mu'assirin." Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk memudahkan dan jangan memayahkan. Basyiru wala tunafiru. Kamu beri berita gembira, jangan meliarkan dan menakutkan orang. Sebab itu dalam Islam, jangan mulakan, "Mu tak buat ni neraka mu." Tak. Tapi ajaklah, "Jom kita buat ni, kita akan dapat masuk syurga." Dengan cara itu manusia akan lunak hati dia. Jadi sebenarnya banyak lagi saya nak sampaikan, masa tak sempat. Dalam berkenaan dengan interaksi dengan orang kafir ataupun orang bukan Islam, saya sebut dalam buku ni, termasuk hadis 40 ni. Ni buku popular. Hadis ni hadis yang ke-8. Orang ingat kita ni mesti nak perang, nak bunuh orang semua. Jawab ni tidak. Hadis ke-8 tu yang menjadi kontroversi. "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adakah maknanya semua kena? Kami terangkan 20 helai satu persatu. Dan ditambah dengan apa yang saya sebut dalam buku ni, iaitu garis masa hayat Rasul sallam yang terkait dengan undang-undang
ataupun perlembagaan kota suci Madinah. Dan kita juga kalau boleh budayakan dengan budaya ilmu. Saya sebut dalam buku Tinta Nasihat dan buku terbaru kami, Anakku Inilah Pesanan Abah. Semua wakili bapa-bapa semua, saya nasihatkan kepada anak-anak kita dalam melayari ilmu pengetahuan dan musafir ke arah itu. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Bahasa yang saya guna tidak sesuai, saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan marilah kita doa kepada saudara-saudara kita di Palestin, khasnya di Gaza, yang amat memerlukan bantuan doa daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalali wal Ikram, ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin, Allahumma ansur ikhwanana min ahli Gaza, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.